dan akhirnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersedia. Muslimin muslimat sekalian, kita tidak begitu. Kita bukan pesen Nabi. Kita bukan ikut cara Rasul. Kita adalah manusia biasa. Maka apabila disebutkan tentang peringatan-peringatan, amaran-amaran, tanda-tanda yang terzahir di tubuh badan kita, maka kita perlu berjaga-jaga. Sakit contohnya, dok larat dah nak kerja, semayang pun lengoh lutut, nak qiyamul lail memang tak mampu, makan pun sejepuk dua je, gigi jatuh dah, luruh dah, rambut mungkin dah beruban. Petanda-petanda itulah yang kita kena ambil iktibar dan pengajaran. Mudah-mudahan kita apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tidak di dalam keadaan menyesal. Tetapi walau bagaimanapun kita sebagai manusia ni, sebagaimana kita maklum bahawa kita ni seringkali lupa. Semalam satu peluang telah berlalu. Malam ke-21 bulan Ramadan, di dalam 10 hari terakhir bulan yang mulia ini, ia telah berlalu. Kelalaian yang berlaku semalam mungkin menyebabkan ramai di kalangan kita akan menyesal sekiranya semalam adalah petanda Lailatul Qadar telah muncul. Kalau sekiranya. Dan kita akan berhadapan dengan 9 malam lagi yang kemungkinan ada padanya petanda Lailatul Qadar. Kita pun tidak tahu. Terkadang 10 malam terakhir ini petanda paginya itu nampak lebih kurang sama. Keliru kita, keliru. Antara petanda siangnya, matahari terbit dalam keadaan ditutup sinarannya daripada sampai kepada kita, sinarannya. Dia tetap terbit, dunia tetap cerah, tetapi cahayanya, bahangnya tidak akan sampai kepada kita. Kerana apa? Kerana malaikat-malaikat yang turun pada malam Al-Qadar ini akan naik, mula naik daripada bumi, naik ke langit. Maka cahaya yang keluar daripada matahari akan ditutup oleh sayap-sayap malaikat. Kerana itu matahari kelihatan tidak bersinar mana. Tetapi tanda ini mungkin beberapa kali, dan kita tidak akan boleh meneka yang mana malam yang sebenarnya berlaku Lailatul Qadar padanya. Muslimin muslimat sekalian, kehidupan kita ni pendek. Kehidupan kita ni pendek. Maka kita telah menyaksikan pelbagai peristiwa yang berlaku di dalam kehidupan kita. Anak beranak meninggal dunia, sahabat handai telah pergi terdahulu daripada kita, jiran tetangga mungkin ada yang telah mendiami tanah pusara. Ada di kalangan mereka yang kaya, di kalangan mereka ada pandangan masyarakat kata hina. Ada yang mengatakan yang mati itu orang berilmu. Ada yang mengatakan bahawa yang mati itu orang sedang belajar, bertatih untuk meneruskan ilmu mereka. Malik bin Dinar rahimahullah, salah seorang ulama sufi lah kita sebut, dia pernah menyatakan satu ketika, ataitul qubura fanadaituha ainal mu'azzamu wal muhtaqaru. Dia kata, pernah aku datang satu ketika ke tanah perkuburan, lalu aku keluh, aku panggil, aku seru, mana, contoh bahasa kita, mana Pak Mat hok kaya tu, mana Pak Samad hok dikatakan oleh masyarakat dok berada, mana si fulan yang ada ilmu, mana si fulan hok tak boleh belajar, mana orang hok rajin mari masjid, mana orang yang rajin mari kelas-kelas pengajaran, di manakah orang sekian-sekian yang malah sangat datang ke masjid. Dia kata, aku tidak mendengar apa-apa pun sambutan
jawapan daripada penghuni kubur yang telah kupanggil. Tak berapa lama kemudian dia mendengar seolah-olah satu suara berbunyi. Suara tersebut mengatakan, tafanau jami'an fama mukhbiru wa matu jami'an wa matal khabaru. Perut hokmu panggil mati belaka dah, hancur belaka dah. Tak akan ada seorang pun datang keluar khabar cerita dia duduk dalam kubur. Mereka semua telah mati, dan dengan kematian mereka matilah perkhabaran mereka. Muslimin muslimat sekalian, itu hakikat penghuni kubur. Yang mana kita ni muslimin muslimat, mukminin mukminat, sesiapa saja di kalangan kita pasti akan melalui detik tersebut. Nak atau tak embuh, suka atau tak suka, rela ataupun benci, tetap kita akan melalui saat kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa di kalangan kita pasti akan menemui kematian. Hakikat kematian ni hakikat yang amat menakutkan, sehingga Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah mengatakan, apabila Nabi SAW bersabda berkenaan dengan semua orang akan mati, orang beriman akan suka mati, orang tak beriman akan takut mati, Sayyidatuna Aisyah berkata, ayyuna yuhibbul mauta ya Rasulullah, siapa di kalangan kita yang ingin suka nak mati? Tak ada orang yang berakhir nak mati. Tanya siapa? Tanya Tok Iman nak mati tak? Tak ambuh. Tanya Tok Bila nak mati tak? Tak ambuh. Tanya Ustaz nak mati ke tak? Kalau boleh panjang lagi umur. Tanya orang kaya nak mati ke tak? Minta maaf, jangan sebut bab mati depan saya. Tanya orang Komang sekali, hak susah hidupnya, yang merempat, yang kita tengok berada di Suria, makan hanya kepingan roti lama basi berdebu, letak suapan ke dalam mulut untuk buka puasa, hanya debu-debu roti saja. Tanya dia, mu nak mati ke tak? Dia kata, saya tidak mahu mati. Maka kita semua tak mahu mati, tapi hakikat kita bakal mati. Tapi Nabi SAW bukan menceritakan perihal orang tu nak mati ataupun tidak, tetapi perihal yang Nabi ceritakan adalah berkenaan saat kedatangan ajal kepada seseorang. Maka orang yang menghadapi saat kematian itu berada dalam dua persimpangan. Kalau dia beriman, datang sahaja malakul maut, dipertunjukkan kepadanya bagaimanakah tempatnya di dalam syurga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hindarkan dia daripada neraka. Dia kata, aku nak mati. Aku nak mati. Sebab apa? Nampak dah keadaan bagaimana tempat dia dalam syurga, diperlihatkan kepada orang yang hampir mati. Maka dia nak pergi dinu. Dia tak mahu duduk sini ni, tak mahu duduk sini, tak mahu duduk di atas dunia yang fana ini. Walaupun dia mewah, walaupun dia suka semasa hidupnya, tak mahu dah, tak mahu. Kau dibandingkan dengan syurga, dunia terlalu kecil. Tetapi sekiranya seorang itu orang jahat, orang buruk tingkah lakunya, orang tidak beriman kepada Allah, ketika mana diperlihatkan kepadanya, ini syurga yang kamu tidak bakal dapat, ini neraka dengan seksaannya, inilah tempat kamu. Ketika itu dia meronta, tak ambuh mati, tak ambuh mati. Qala rabbirji'un, dia akan berkata, wahai Allah, wahai Tuhanku, tolong panjangkan sikit usiaku, ajalku dok sampai lagi, supaya la'alli a'madu salihan fima taraktu, semoga aku dapat buat sesuatu menampung pahalaku, memperolehi rahmatmu yang mana dahulunya sebelum saat sakit nak mati ni aku dok buat.
Tetapi jawapannya kala, tidak sekali-kali. Apabila datang sahaja ajal, seseorang tidak dapat untuk minta tangguh ataupun nak minta percepat. Saat itulah. Muslimin muslimat sekalian, itu hakikat kita di atas dunia ini. Maka daripada situlah kita sebagai seorang muslim, muslimah, perlu untuk memperbaiki diri sebelum datangnya saat kematian. Bila? Tak tahu lagi. Mungkin sejam lepas ni, mungkin 1 hari lagi, mungkin seminggu lagi, mungkin 10 tahun lagi, dan mungkin 100 tahun. Ilmu kematian kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui. Tetapi persediaan kena buat. Kerana itu Allah Subhanahu wa ta'ala memperkatakan berkenaan dengan saat kematian dan juga kehidupan ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia ciptakan kehidupan dan kematian nak menguji kita, nak tengok kita bagaimana keadaan kita. Buat baik tak kita ni? Buat comel ke tidak? Sungguh ke tidak? Ataupun terus alpa dengan kehidupan kita yang disebutkan juga oleh Allah Ta'ala, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu ini dilalaikan oleh kehidupan dunia, bermegah-megah, membanyak-banyakkan harta, membanyak-banyakkan kehidupan dunia, suka dengan ngupu benda, suka dengan anak pinak, sehinggalah kamu bakal dibawa ke dalam kubur, sehingga kamu melawat ke tanah-tanah perkuburan. Maka saat kita pergi ke tanah perkuburan, kita melintasi tanah perkuburan, maka hendaklah kita peringat diri kita, di sinilah tempatnya bakal kita disemadikan. Mungkin di sini, mungkin kapal lain, mungkin tempat lain, tetapi ia tetap kubur. Maka saat itu fikirlah kita nak buat benda atas dunia ni. Kalau semalam, malam yang kemungkinannya berbahagia untuk orang yang beribadat telah luput daripada kita, kita akan tunggu malam ni pula. Malam ni lambat lagi. Belum sempat lagi kita nak tahu apakah malam ini masih kita diberikan kurniaan nyawa atau tidak. Tetapi masa hadapan kita ini sekarang ni, saat ini kita berada padanya, masih dikurniakan nyawa, buatlah ni. Jangan tunggu. Kita dak nak menunggu. Ramai mana di kalangan sahabat-sahabat yang kata, saya nak mari semaya jemaah, nak mari dengar bila saya pecing. Tak sempat pecing, Allah Ta'ala panggil. Hari terakhir kerjanya, dibuat jamuan untuknya, belum sempat dia menikmati habisnya hari tersebut, Allah Ta'ala panggil dah. Dan pelbagai cara, pelbagai keadaan, seseorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu, saat yang ada depan kita ni, masa-masa hak sedang berlalu ni, hak kita duduk dalam masjid, niat duduk dalam masjid dengan iktikaf, tolong gerakkan kaki, tak kaki pula dah, jari-jari kita tu untuk berzikir kepada Allah. Sebutlah la ilaha illallah, sebutlah astaghfirullah, sebutlah subhanallah, sebutlah apa sahaja zikir. Bacalah Al-Quran, Qul huwallahu ahad pun tak apa. Nak baca di mushaf lebihlah lagi bagus. Jangan biarkan ia berlalu walaupun kita duduk dalam kereta dengan sia-sia. Tetap boleh baca walaupun kita tengah jalan, tetap boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap ada tabung-tabung di dalam masjid untuk kita letakkan duit kita, walaupun 10 sen, RM1 lebih baik, RM5 lebih comel, RM10 lebih bertuah. Jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Maka kesempatan kita berada di atas dunia ini, raihlah. Ambillah peluang yang amat berharga ini untuk kita melakukan pelbagai ibadat. Yang mana kita tahu ibadat kita ni diganda-gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mari sembahyang jemaah saja dijanjikan oleh Nabi SAW dengan 20 darjat. Saya apabila sebut tentang pahala, saya nak tukar kepada kepingan emas dinar. Hak harta yang paling tinggi nilainya atas dunia ni, emas. Kalau sebut ringgit sikit kalau banding dengan dolar. Sebut dolar kurang lagi daripada euro, emas senang. Dan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita mengatasi emas dan perak. Maka kalau kita datang berjemaah untuk sembahyang diberikan 27 kepingan duit emas dinar, maka alasan apa untuk kita tidak dapat untuk mengutipnya? Alasan apa kita tidak mahu mari untuk berjemaah? Hujah apa yang kita dapat untuk kita tidak tinggalkan sementara kerja kita yang tak sampai ke mana? Tidak ada hujah, tidak ada dalih, tidak ada apa-apa alasan, melainkan kerana kita terlalai. Kita dilalaikan. Kita sengeleng mengikut tuntutan hawa nafsu kita. 27 kepingan wang emas, bukan barang. Kalau malam Lailatul Qadar sahaja dikurniakan amalan hak sikit hak kita buat. Lebih kurang 8 jam je. Lebih kurang 10 jam je, tak sampai 24 jam pun. Malam Lailatul Qadar adalah malam, bukan siang. Malam saja. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik. Lebih baik, bukan sama, lebih baik daripada ganjaran 1000 bulan. Siapa yang di kalangan kita yang hidup 1000 bulan? 83 tahun 4 bulan. Ada seorang dua je. Hak lain semua tak sampai. Bukan seorang dua, maknanya mungkin 200 orang, mungkin 1000 orang. Kita bilangan kita juta-juta. Berapa orang hak sempat 83 tahun? Jarang dah hari ni. Maka peluang untuk kita gembeling sedikit tenaga kita, buka sikit mata kita daripada jeretuh dan tidur, asingkan sedikit tubuh badan kita daripada tilam. Tatajafa junubuhum 'anil madaji', tubuh mereka jauh renggang daripada tempat pembaringan mereka seketika. Munajat kepada Allah, doa kepada Allah, berzikir kepada Allah, baca Al-Quran, sembahyang beberapa rakaat, duduk dalam masjid hanya seketika untuk mendapatkan laba, keuntungan yang amat besar yang tidak akan diberikan oleh mana-mana pihak. Orang paling kaya di kalangan kita, kalau dia ambil kita sebagai pekerja, berapa gaji hak dia beri? Dok siapa gajinya 83 tahun. Dok siapa 27 kepingan emas diberikan kepada kita untuk hanya datang selama setengah jam sembahyang jemaah. Muslimin muslimat sekalian, ketika inilah kita inginkan supaya ibadat kita ini betul. Cara yang dilakukan menepati, perbuatan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sembahyang salat sebagai tiang agama, amudus salah, imaduddin itu, kita buat cincai-cincai, kita buat dak kisah, sebagaimana kita belajar dajah umur 7 tahun dulu, itulah yang kita praktikkan learning sekarang ini. Maka sayang sembahyang kita. Orang kata bekok dahi, letih dia sembahyang, tapi sia-sia sembahyangnya. Kenapa tak belajar? Sembahyang dah ambil contohnya. Sebelum ambil sembahyang, najis yang ada di tubuh dia tak bersihkan. Ramai mana di kalangan umat manusia yang sembahyangnya tidak sah. Bukan purata, cakap secara umum. Kerana apa? Kerana seluar yang dia pakai itu, terutama seluar dalam itu, bernajis. Kemaluan dia tu ada najis. Dia tak basuh, dia tak tanggalkan seluar dalam dia. Maka ketika dia ambil sembahyang, air sembahyang tak sah. Ketika dia sembahyang tak sah. Mari awal masjid, duduk dalam masjid tapi dalam keadaan tak berwuduk.
Hak ni yang dipaparkan oleh maksud sebuah hadis riwayat Nabi SAW melintasi sebuah tanah perkuburan. Nabi mengatakan bahawa di kubur ini terdapat 2 orang yang sedang diazab sekarang ni. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah. Seorang atas dunia dulu dia duk bawa fitnah ke orang, dia ngacung orang, dia bawa cerita orang. Ni sedang seksual ni. Dan bulan Ramadan ni kita diminta supaya tutup mulut banyak-banyak. Nak cakap-cakap baik saja, sebab kalau cakap dak molek, puasa kita out, pahala dia tak ada, hanya lapar dan dahaga saja. Yang kedua, wa ammal akharu fakana la yastabri'u min baulih. Akramakumullah. Hak yang kedua, dia tak bersih najis dia, najis kecing dia, hak paling penting. Hak berak, minta maaf sebut, biasa orang bersih. Tapi najis hak kecing, kadang-kadang orang tak hirau. Daripada ini sebab siksaan semayang tak sah. Muslimin muslimat sekalian perlu berikan perhatian terhadap perkara ini, supaya sembahyang tarawih hak kita lakukan, sembahyang fardu hak kita mari buat, sembahyang jemaah yang kita hadir semua ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita sembahyang, terutama mereka yang sembahyang berjemaah. Sembahyang jemaah ada kaedah dia, ada cara dia, kena belajar. Ada hukum masbuk, ada hukum muwafiq. Ada hukum orang boleh baca Fatihah sama dengan tu imam, maksudnya dan sempat sebelum imam rokok dia habis Fatihah. Ada orang hok mari terlambat, dia disebut sebagai masbuk, dia didahului oleh imam, dia tak sempat. Hak ni hak masalah, hak ni hak masalah. Dia ingat apabila dia takbir saja dia kena baca doa iftitah. Padahal doa iftitah ni orang sebut sunat. Kita mari imam baca qul huwallahu ahad. Fatihah ada 7 ayat. Qul huwallahu ahad ada berapa ayat tu imam? 4 ayat. 4 ke 5? Tak ingat tau. Tak apa lah, lebih kurang anggota 4 ayat contohnya. Kita mari tu imam sedang baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat sungguh. Kita Allahu akbar, kita pun baca wajjahtu wajhiya lilladzi, baca macam biasa mayas seorang. Sedangkan kita tahu kita tak sempat Fatihah ketika tu. Tinggalkanlah iftitah, baca terus bismillah, alhamdulillah dan seterusnya. Kalau dok dah habis, rokok bersama dengan imam. Ramai mana di kalangan orang mari sembahyang jemaah dok tahu hal ni. Kena baca iftitah dulu, baca alhamdulillah, selagi dah habis alhamdulillah dok rokok imam dah sujud dah. Rugi sembahyang tu, rugi. Kecuali sembahyang seorang. Hak ni antara perkara yang perlu untuk kita tahu. Selain daripada bacaan Fatihah, kita kena betul lah dengan tu imam. Jangan biar Fatihah kita umur 15 tahun dulu. Dok belajar, dok bersih, dok cuci karat. Kena dengar tu imam baca, kena dengarkan bacaan kita pada tu imam, supaya bacaan kita betul, rohnya bagaimana, haknya macam mana, he-nya macam mana. Jangan biarkan kita berada dalam keadaan statik. 15 tahun, sekarang umur 150 tahun, macam tu juga bacaan kita. Jangan rugi kita. Komputer ni orang cuci semua, kereta kita pun servis semua, tayar kena tukar juga setahun sekali lebih kurang. Rumah kita cat, bacaan Fatihah tak pernah baiki. Ini kealpaan sebahagian daripada umat kita. Fatihah yang amat besar di dalam sembahyang menjadi rukun asas, kita tinggalkan begitu saja. Maka tolong baiki, masih ada peluang untuk memperbaiki. Kita masih dalam keadaan belajar ni, banyak kemaafan yang Allah Ta'ala beri. Tapi dengan syarat belajar.
Jangan tak belajar, aku reti dah, aku lebat dah berapa kali pergi Mekah. Jangan ambil alasan itu. Muslimin muslimat sekalian, begitu juga ibadat puasa kita perlu pembaharuan, perlu pembaikian, perlu servis. Kena tanya bagaimana cara nak puasa yang sebenar. Bukan hanya dok makan, dok minum, tapi mulut Allah saja yang tahu. Buka sokmo dari pagi sampai garik. Ngata je orang. Puasa kita hanya sekadar berlapar dan berdahaga, tetapi mayan tak sebahagiannya. Mata serelong sokmo, pandang sokmo apa-apa yang lintas di depan mata. Perlu pembaharuan, perlu servis, perlu repair, perlu overhaul, supaya ibadat kita tahu apakah kaedah-kaedah yang diperlukan dalam ibadat puasa kita supaya ia dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Ini satu ISO orang panggil ni, ataupun SOP, ataupun kaedah aturan undang-undang puasa. Jangan sekali-kali cakap yang batil di dalam masa kita puasa. Jangan sekali-kali cakap bohong dalam masa puasa. Jangan sekali-kali fitnah orang dalam bulan puasa. Jangan sekali-kali bawa cerita orang dalam bulan puasa. Kesemua perbuatan batil, zur, pendustaan, lebong, cakap dok betul, Allah Ta'ala dok pandang pun. Walaupun kita mepeh, walaupun kita dok rok, walaupun kita hampir pesang, disebabkan kita tahan lapar, tahan dahaga. Ini satu kaedah yang amat besar dalam ibadat puasa. Jaga-jaga setiap tutur kata kita supaya puasa kita Allah Subhanahu wa taala terima. Kerana itu muslimin muslimat sekalian, banyakkanlah dalam bulan Ramadan yang akhir ini, 10 hari terakhir ini, baca Quran banyak untuk jaga lidah kita daripada cakap benda lain. Banyakkan zikir kepada Allah, doakan banyak dalam bulan puasa ini, terutama pada siang dan malamnya. 10 hari lagi tak ada dah lain, tak ada dah. Banyak doa, terutama untuk diri kita. Hak hidup atas dunia ni biarlah buat kerja dengan baik, buat kerja yang paling bagus. Dan untuk keluarga kita yang mana kita bertanggungjawab terhadap mereka, kena doa. Saya ustaz dah, tentu anak-anak saya jadi ustazah juga, dok begitu. Keimanan tidak diwarisi. Islam boleh waris, iman tidak diwarisi, amalan tidak diwarisi. Begitu juga jangan lupa ayah-ayah, ibu-ibu kita hak meninggal dunia dah. Panjatkanlah doa untuk mereka. Mereka memerlukan bantuan kita, mereka memerlukan sumbangan kita, mereka memerlukan sedikit insentif untuk mereka hidup di tanah perkuburan itu. Apatah lagi tok-ki kita sapa ke atas tu, nenek-nenek kita hok sapa ke atas tu, doakan untuk mereka. Ini diajar oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Sebagaimana kita biasa dengar, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga mereka yang telah mendahului kami di dalam iman ini. Hok mati-mati itu minta Allah Taala ampun belaka. Dan ini juga kemungkinan apa yang diamalkan oleh masyarakat kita dalam bacaan tahlil. Lepas kita baca Fatihah, lepas kita baca Alif Lam, lepas kita baca ayat kursi, lepas kita la ilaha illallah bacanya subhanallah, kita baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka imam akan baca Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil azim wa ma halalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahna wa ma hadiyatan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang kami baca ini. Pahala tu mintalah sampaikan kepada arwah hak kami buat sekarang ni, baca-baca siapa pada mereka.
Nak tunggu tahlil sokmo, kita tak ambil juga orang mati tiap hari. Kena tahlil sokmo, imam hakik kepala nak baca. Mudah. Ni Quran hak ada depan kita. Berapa riyal? 10 riyal. Wak keluar piti 10 riyal, beli di kedai, wak harilah letak di masjid. Kita hak keluarkan duit, kita boleh pahala. Kemudian amat tidak salah. Bahkan bagus kalau kita doakan juga, ya Allah, sampaikanlah pahala Quran yang saya beli, saya wakafkan di masjid, saya wakafkan di ma'at tahfiz, di sekolah-sekolah pengajian Quran ini, sampaikanlah pahalanya kepada ayah saya, sampaikanlah kepada ibu saya pahalanya, sampaikanlah kepada tok saya yang kelima pahalanya, ataupun gomoh lalulah kita panggil secara umumnya, sampaikanlah pahalanya kepada datuk nenek moyang saya. Kita post pahala itu untuk mereka, kita dapat pahala penuh sebab kita hak keluar duit. Mereka yang dipostkan kepadanya pahala sampai juga, dan mereka memang menanti-nanti. Di dalam satu riwayat dinyatakan bahawa si mati amat menunggu amalan yang dilakukan oleh anak buah dia, anak ke cucu ke kerabat dia ke, yang dihantar kepada dia, dan akan sampai di dalam bentuk dulang. Macam kita letak atas talang, hak dalam tu semua mahkota, semua mah perak. Guana orang dapat hadiah gitu, sukaan kita panggil, kesukaan yang amat sangat. Sampai kepada dia dalam bekah sedemikian amat besar, dan dia suka. Lalu ditanya oleh rakan sebelah, kubur kita bukan jauh sangat, sebelah-sebelah je. Beza kita dengan hak sebelah tu khanda je. Kata benda tu, inilah hadiah pahala Quran yang dihantar oleh anak saya ni, Allah Ta'ala berikan untuk saya. Hak kawan yang bertanya tu kata, Allah, tak ada ke anak buah aku hak nak atur juga sebegini? Ya nak kau. Sebab apa ke orang mati? In qata'a anhu amaluhu. Putuh dah. Elang pecing dia habis gaji dia tak ada. Hanya dia menunggu elang subsidi, waladin salihin yad'u lahu, anak hak soleh, hak doa untuk dia. Kita ni anak soleh belaka. Berapa kali kau kita tanya setiap seorang nak jawab berapa kali kita doa untuk ayah mak kita dalam satu hari? Saya rasa raya nang saya pergi kubur ayah saya, masa tu saya doa setahun sekali. Nyaknya kita anak soleh gitu. Nyaknya kita doa untuk mak bapak ni setiap hari. Kalau boleh dalam ketika kita sujud tu, kita doa untuk ayah mak kita supaya mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh, ada oleh sujud lepas sembahyang. Dok pun ni ketika kita naik kenderaan, kita duduk atas motor, masa kita duduk rumah, doalah, doa tak ada masalah. Tak perlu ngadap kiblat pun, tak perlu ada sembahyang pun, ya Allah ampunkanlah ya mak aku gitu, nenek moyangku. Sampaikan terus doa tersebut untuk mereka. Mudah-mudahan mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat sekalian, kita juga ada peluang ni letak dalam challenge seria. Hak kita letak seria duit kita, hasil titik peluh kita, dapat pahala kita tak. Doakan sekali untuk mereka yang telah mati. Ya Allah, sampaikanlah pahala seria ni kepada mak-mak ayah-ayah saya. Mak-mak ayah-ayah saya ni mana siapa kata. Doa-doa untuk begitu. Kita ni kalau kita keputusan bekalan ketika mana kita masih hidup ni, maidang ada. Masjid putih ni ada rasa. Ia sedia untuk orang susah beri. Jiran tangga kita ada.
nak bantu kita, adik-beradik kita boleh nak tolong kita, tapi bila mati tak ada. Hidup dalam kubur terlalu lama. Nabi SAW yang amat saleh, seorang Nabi, seorang kasih Allah, duduk dalam kubur sampai hari ini 1427 tahun sudah. Baginda hidup lama mana? 63 tahun sahaja. Lama hidup dalam kubur tu. Bekalan apa nak bawa? Bekalan apa nak bawa? Kita mati hanya dibekalkan dengan 3 helai kain putih. Lepas tu ikat belaka tubuh badan kita. Duit ni dak bus kepeng. Kereta hak kita sayang pun dak letak bersama. Bini hak kita kasih pun dak masuk sama. Dak belaka. Hanya amalan soleh kita saja yang menjadi bekalan kita. Kerana itu, tolonglah diri sendiri. Tolonglah diri sendiri. Mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas dunia ni, dan mendapat pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke akhirat kelak. Mudah-mudahan kita berbahagia di dunia dan berbahagia di akhirat, dan itulah doa kita bersama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita. Saya rasa setakat itu sajalah tazkirah pada pagi hari Ahad 21 Ramadan 1437 ini. Mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa kita, dimerdekakan kita daripada nerakanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon perlindungan-Mu daripada kehilangan nikmat yang Engkau kurniakan kepada kami. Kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah, daripada perubahan kesihatan kami, daripada sihat kepada sakit. Ya Allah, kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah, daripada kedatangan bala ujian yang tiba-tiba tanpa kami sedari. Kami mohon perlindungan-Mu, ya Allah, daripada segala kemurkaan-Mu, ya Allah. Redalah kami, ampunilah dosa kami, bebaskanlah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami berbahagia dengan ibadah kami, pengabdian kami kepada-Mu, ya Allah. Lindungilah kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Jadikanlah kami di kalangan ahli syurga-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih.